Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita di sebalik berita di mana saya akan bersama dengan rakan-rakan wartawan dan mereka yang menyumbangkan artikel untuk di astroawani.com dan juga di 501 Awani. Tetapi kita sudah biasa sejak mungkin hampir 50 hari yang lalu kerana waktu 4.30 petang pada bulan Ramadan ataupun pada jam 5 petang ini kita sudah menjadi rutin bahawa untuk mendengar sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Tetapi hari ini tiada sidang media yang diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, tetapi ini antara update yang dapat kita berikan melalui paparan Twitter beliau. Dr. Nur Hisham Abdullah sebentar tadi mengatakan bahawa status terkini COVID-19 setakat 9 Mei ialah jumlah kes baharu ialah sebanyak 54 kes dan menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 6,589 kes, di mana setelah jumlah kematian dan juga jumlah yang discharge, jumlah kes aktif yang boleh menyebabkan kejangkitan ialah sebanyak 1,552. Dan juga diumumkan juga dalam paparan ini di mana jumlah terdapat satu kematian dalam tempoh 24 jam yang lepas, dan ini menjadikan jumlah kumulatif kematian setakat ini COVID-19 di Malaysia ialah 108. Itu menyamai 1.63%. Tetapi sepanjang 24 jam yang lepas juga sebanyak 65 kes sudah pun di-discharge, 65 kes baru di-discharge dan menjadikan jumlah yang sudah selamat pulang dan discharge ialah sebanyak 4,929, iaitu sebanyak 74.8%. Dan jumlah kes di ICU daripada kes-kes baharu yang kes-kes aktif ini dah sebanyak 18 kes yang memerlukan rawatan di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan sebanyak 6 kes. Ini perkembangan COVID-19 setakat 9 Mei 2020. Hari ini tiada sidang media, tetapi paparan itu akan kami bawakan di astroawani.com sebentar lagi. Tetapi saya ingin juga bersama dengan rakan wartawan kami, wakil Astro Awani di Kelantan, kerana kita tahu pergerakan rentas negeri berlaku semalam di Kelantan dan juga di beberapa negeri lain, tapi hari ini di Melaka, di negeri-negeri di sebelah utara. Tapi saya ingin membawa kisah dari Kelantan, apa yang berlaku semalam. Muhammad Fani Muhammad bersama kita secara langsung. Abang Fani, difahamkan semalam perjalanan rentas negeri berlaku di Kelantan bagi mereka yang terperangkap di Kelantan untuk pulang ke Kuala Lumpur, dan difahamkan juga daripada sidang media oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga mengatakan bahawa perjalanan rentas negeri ramai yang mematuhi SOP, semuanya dipatuhi. Tetapi sebagai wartawan semalam yang buat liputan di Gua Musang khususnya, bagaimana keadaan sekatan jalan raya? Katanya kesesakan lalu lintas sehingga ke beberapa kilometer. Abang Fandi, kalau dapat diceritakan. Benar Zul, sebenarnya semalam merupakan sehari yang dibenarkan untuk perjalanan pulang perantauan yang terkandas di negeri Kelantan ini untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan sepanjang pergerakan yang dibenarkan semalam, saya dimaklumkan oleh bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang, sejumlah 3,947 buah kenderaan direkodkan melalui pintu masuk di Gua Musang itu, di mana hasil pemerhatian semalam juga saya mendapati kesesakan lebih kurang dalam 8 ke 10 km berlaku sebelum pengguna ataupun pemandu memasuki sekatan jalan raya yang memisahkan antara Gua Musang dan juga Kuala Lipis. Itu sekatan yang memisahkan sepadan sebenarnya. Di situ berlakunya kesesakan kerana di situ merupakan sekatan jalan raya yang dilaksanakan bagi memeriksa secara terperinci sama ada pengguna jalan raya ataupun pemandu yang ingin pulang ke kampung ke rumah masing-masing mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dan sepanjang pemerhatian saya juga, saya tidak menerima sebarang laporan pelanggaran syarat ataupun pelanggaran SOP ataupun mana-mana kes yang boleh disebabkan ataupun boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Bahkan perjalanan semalam juga saya dapat gambarkan hanya sesak di Gua Musang saja, dan perjalanan seterusnya berlalu ataupun dengan keadaan yang lancar. Begitupun saya juga memerhatikan dalam tempoh sehari dua ini, khususnya di Kelantan, saya bercakap soal Kelantan dalam konteks Kelantan ini, saya melihat seolah-olah rakyat Kelantan ini sudah tidak lagi cakna
ataupun tidak lagi orang kata betul-betul memahami, betul-betul kata tidak melanggar perintah kawalan pergerakan bersyarat ini. Walaupun kerajaan memberi kelonggaran kepada rakyat untuk keluar ke sana ke sini, namun hasil pemerhatian saya mendapati ramai di antara mereka yang tidak cakna. Orang Kelantan kata tidak cakna ataupun tidak ambil pot tentang arahan PKP bersyarat ini. Mereka seolah-olah meraihkan peluang yang diberikan ini, kelonggaran yang diberikan untuk berada di jalan raya. Dan sepanjang 2 hari ini juga saya perhatikan kebanyakan jalan utama, terutamanya jalan memasuki kawasan bandar, jalan keluar ke daerah, jalan keluar ke pinggir bandar, jalan yang menjadi tumpuan seperti jalan-jalan utama, kawasan tumpuan Pasaraya, Pasar Awam dan sebagainya sesak. Bahkan saya perhatikan di traffic light menuju di sebuah pasaraya di bandar ini juga hampir orang kata jam sehingga mencecah kepada 1 kilometer, dan keadaan ini sudah pasti akan menimbulkan satu kegusaran dan juga kebimbangan kepada pihak berkuasa. Dan perkara ini juga sebenarnya Zul telah pun diakui oleh Kerajaan Negeri Kelantan sendiri, di mana Timbalan Menteri Besarnya Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah mengulangi dan juga mengingatkan rakyat Kelantan supaya tidak mengambil sikap sambil lewa dan mempermainkan undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan ini. Walaupun diberikan kelonggaran secara bersyarat untuk keluar bagi tujuan tertentu, ianya tidak bermakna memberikan kebebasan mutlak kepada rakyat Kelantan untuk keluar tanpa tujuan penting ataupun tanpa urusan yang penting. Sehingga kan Zul, saya sendiri melihat mata kasar saya melihat orang kata satu family tu bawa family mereka melebihi kapasiti 4 orang, 5 orang hanya untuk raung-raung saja, orang kata pusing-pusing tanpa alasan, tanpa satu sebab yang penting untuk mereka berbuat demikian. Dan Fandi, kalau dapat saya mencelah, Fandi, saya kira sekiranya rakyat Kelantan, kalau dapat saya mencelah, saya faham apabila keadaan sekarang ini ramai yang melakukan urusan, ramai yang dah keluar membeli belah dan sebagainya, dan saya faham apabila perasaan kita yang keluar bekerja ni lihat kereta banyak di jalanan. Akan tetapi bila Fandi mengatakan bahawa rakyat tidak cakna, kerana apa yang penting sekarang ialah disiplin diri. Bagaimana penjarakan sosial, mereka faham apabila mereka berada di tempat yang ada tumpuan ramai, bagaimana mereka menjaga jarak fizikal dan sebagainya. Apabila Fandi kata tidak cakna tu, adakah mereka tidak menjaga penjarakan sosial daripada segi jarak antara satu sama lain dan juga tidak ada disiplin diri? Adakah itu dimaksudkan oleh Fandi? Ya, benar Zul. Sebenarnya saya juga berkesempatan pergi ke Pasar Awam pagi tadi dan juga ke Pasaraya. Saya melihat apabila orang crowded, sesak di Pasaraya, sudah pasti penjarakan sosial itu tidak dapat dilakukan. Saya melihat mereka ini duduk dalam keadaan rapat-rapat, beratur dalam keadaan rapat-rapat. Bahkan ada satu kaunter tu ataupun satu space tu terpaksa kata bersentuhan antara belakang kerana terlalu ramainya orang ataupun pengunjung yang datang ke Pasaraya ini. Dan Zul, sebenarnya dalam soal sebegini saya ingin bukan nak membandingkan tapi mengambil satu iktibar dan juga pengajaran daripada masyarakat orang asli, Zul. Ini kerana saya hasil tinjauan ataupun liputan yang saya buat di pendalaman ataupun di perkampungan orang asli mendapati masyarakat orang asli cukup berdisiplin. Walaupun kita tahu kawasan mereka ni bebas, tidak ada sebarang penyakit COVID, tidak ada sebarang kes di sana, namun mereka mengambil sikap ataupun disiplin dan jati diri yang amat tinggi. Mereka tidak keluar ke pekan bermusan untuk membeli barangan keperluan mereka selama lebih daripada 2 bulan. Bahkan mereka hanya duduk di kawasan hutan, mencari sumber hutan untuk dijadikan bahan makanan mereka. Dan mereka juga saya dimaklumkan tidak mengambil BPN, bantuan sara hidup yang diumumkan oleh kerajaan ini, kerana mematuhi PKP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita boleh dengarkan dia punya sedutan ataupun rakaman penjelasan mereka, Zul. Kami ini kebiasaannya 1 minggu 2 kimat akan keluar ke Gumusan mencari barang bekalan. Tapi sekarang ini pula tak boleh. Jadi kita tahu, ini kerajaan punya perancangan, kita tak boleh langgar. Dan segi undang-undang kerajaan kita patuh. Bila kita patuh, kita sini tak nak keluar ke Gumusan sebab sini dikategorikan amanlah. Tak ada apa virus. Kita takut anak buah kita merebak.
kita nak buat selamatlah sikit. Sebab kenapa yang dah kerjaan dah bagi tahu kita pantau, kita selamatlah anak buah kita. Alhamdulillah lah sekarang. Hanya kita berterima kasih pada kerjaan kita lah. YB kita, Tunku kita dan Perdana Menteri kita yang baru ni, kita terima kasih lah. Sebab dia nak peringatan kita anak buah. Kita tak boleh nak keluar dekat masa ke mana-mana tempat. Anak kita ada dekat bandar kerja, tapi kita tahan dia. Tak boleh balik pasal takut berjangkit. Abang Fandi, menarik apabila cerita begitu, mereka dapat bantuan Prihatin Nasional tapi mereka tak pergi. Ada anak yang kerja di bandar tapi mereka sekat supaya tidak dapat balik, walaupun sebenarnya kalau dalam negeri Kelantan tu dah boleh je mereka nak pulang ke kampung halaman di pos orang asli itu. Jadi bagaimana sebenarnya peranan komuniti, peranan Tok Batin, peranan ketua kampung di situ memainkan peranan penting. Kerana akhirnya nanti pada peringkat sekarang, komuniti yang perlu digerakkan. Apa yang kita boleh pelajari daripada orang-orang asli di pos Blatim ini, Abang Fandi? Sebenarnya Zul, kita dari sudut geografi, jika kita melihat daripada sudut akses maklumat yang mereka peroleh itu amat kurang dan juga amat terhad. Apatah lagi untuk mereka mendapatkan liputan internet di kawasan mereka. Namun, apabila berlakunya wabak ini, mereka telah diberi maklum secara terperinci oleh pihak JAKWA dan juga pihak Jabatan Kesihatan Daerah. Dan penerangan pada sesi pertama dan kedua, saya kira itu telah memberi satu kesan yang mana telah mengubah persepsi mereka terhadap dunia luar. Bukan mereka menutup pintu kepada dunia luar, walaupun ada setengah kampung itu mereka buat blokej sendiri, mereka membuat halangan bagi mengelakkan orang luar masuk ke kampungan mereka. Namun mereka amat menitik beratkan soal wabak wabak berbahaya ini. Apatah lagi saya mengambil contoh Zul, seperti yang berlaku di kampung Kuala Koh, yang mana kita pernah membuat liputan berlakunya wabak yang dikatakan sebagai wabak demam campak yang telah menyaksikan 15 nyawa telah terkorban di kawasan tersebut. Yang mana pada situasi ketika itu orang asli cukup takut, masyarakat orang asli Kuala Koh ini cukup takut sehingga mereka lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Dan usaha pihak berkuasa untuk membawa mereka mendapatkan wasing telah dilakukan bagi mengelakkan penularan wabak demam campak itu daripada terus menjadi korban kepada masyarakat orang asli ini. Perkara sama juga berlaku kepada masyarakat orang asli di penempatan yang sama juga pada ketika ini, di mana apabila sahaja mereka mengetahui penularan wabak COVID ini, sejumlah ataupun sebilangan besar lebih daripada 100 lebih masyarakat ataupun ketua keluarga di kawasan Kuala Koh ini telah bertindak lari ke dalam hutan. Dan mereka meninggalkan rumah mereka, penempatan mereka di kampung Kuala Koh itu, mereka lari ke dalam hutan kerana takut akan penularan wabak COVID ini. Walaupun mereka tidak pernah didedahkan secara yang terperinci bagaimana wabak itu masuk dan bagaimana wabak itu boleh berjangkit, tapi mereka macam trauma dan terus lari ke hutan. Dan saya kira ini yang berlaku kepada sebahagian besar masyarakat asli di pedalaman Kelantan ini. Mereka lebih mengambil langkah berhati-hati dan macam seolah-olah tidak mahu penyakit yang tidak diketahui asal usulnya itu melanda masyarakat ataupun komuniti mereka sendiri. Dan juga menyentuh mengenai peranan ataupun usaha yang dilakukan oleh masyarakat orang asli ini. Saya perlu memuji ataupun memberi penghargaan kepada Tok Batin ataupun ketua kampung mereka yang pandai dan juga tahu untuk berkomunikasi dan memberikan penerangan kepada anak buah mereka di sana, Zul. Abang Fandi, banyak kita nak ceritakan, tapi nanti kirimlah juga cerita daripada orang asli yang kita boleh kongsikan, kerana empowerment ataupun pengupayaan komuniti ketika PKPB ini sangat penting. Disiplin diri, amalan penjarakan sosial dan sebagainya. Terima kasih. Seronok dengar deru angin di Kota Baru itu. Terima kasih Muhammad Fandi Muhammad langsung dari Kota Baru Kelantan. Dan selepas ini saya nak bercerita mengenai ini normal baru. Bagaimana anda menggunakan pengangkutan awam? Bagaimanakah peluang yang ada? Ada satu artikel di Astro Awani yang ingin saya kongsikan selepas ini, tapi kita berhenti rehat dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.